Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Rasa bazar macam selepas hujan. Sebab saya bukan pemakan sangat lah. Sesudah ribu, saya apa yang ada saya on je. pastikan tenang. So surah-surah yang macam mana selalunya? Biasa-biasa je, biasa-biasa je. Biasa-biasa je, boleh lah. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Itu hari yang masa kita punya perbualan dulu. Lepas tu ada satu komen tu tau, daripada 77 MYY SYJ Sofia. Pernah saya tengok Aming Spring komen, dia cakap yang Abang Aris yang banyak membantu dia di awal Spring. Ini ada orang komen. Cuba cerita sikit. Bantu tu tidak. Dia ada cerita di sebalik tu. Ni nak dengar ni. Cerita dia masa tu tahun 90, tak ingatlah 92 ke 91, 92 macam tu lah. Sekitar awal lah 90-an tu. Masa tu saya ditugaskan oleh Sony Music untuk terbitkan album kumpulan H2O. Lepas tu ada satu lagu tu saya record. Lepas tu bila saya dengar chorus tu perlu backup singer. Dalam studio tu memang setiap kali saya pakai studio tu, yang jaga studio tu masa sound engineer dia Lalago. Kawan kita, Lalago. Lalago ni dia ada seorang kawan yang selalu ada dekat studio tu. So masa tu dah pukul 2 pagi 1 pagi macam tu lah. Saya telan, alamak, kena backup chorus ni. Saya kata, siapa boleh nyanyi lah. Lepas tu nampak ada satu brother dia duduk tu. Cakap, brother, tolong, sebab lagu kata, dia ni okey, dia cakap tu kan. Lepas tu, brother, tolong masuk chorus. Backup, ambil macam ni je, simple je ambil second harmony je. Dia pun masuk. Sekali bila dia sudah nyanyi, main singer, lead H2O tu dah tenggelam. Alamak, dah habis record tu saya cakap, alamak, aduh, macam mana aku nak buat ni kan. Problem lagi bertimpa-timpa. Dia cakap, kenapa bang, tak boleh nyanyi ke? Bukan itu masalah dia. Masalah kau dah bunuh kau dah bunuh penyanyi utama dia. Abangnya Ameng cakap, betul. Ya. Siapa nama kau, tanya dia. Nama saya Ameng, dia cakap tu. Awak dengar saya cakap. InsyaAllah satu hari kalau awak ada disiplin, saya yakin awak akan jadi penyanyi terkenal satu hari nanti. Tak adalah bang. Diam tak diam, dia guna demo tu. Demo yang dia backup tu, dia approach Mr. Alan Cock tu. Dia pun tubuh satu grup, nama dia Spring. Bulan Spring. Itulah cerita dia. Dia sama juga berlaku dengan ni, dengan Baskers, Khalid Baskers. Khalid Baskers 3, 4, 5 tahun sudah lah. Kami ada buat satu program dekat Subang. Semua baskers kami buat perasmian untuk baskers lah. Supaya dia orang dapat allocate tempat yang proper untuk basker buat persembahan di sekitar Subang. So bila saya menyanyi, saya pun panggil lah mana baskers yang nak nyanyi dengan saya. Tiba-tiba datanglah one guy, dia datang, dia nyanyi lagu Lamunan Henti. Bila dia nyanyi chorus, saya terus tak nyanyi. Dia habis nyanyi cakap, oi, sebab bila kita penyanyi, bila kita dengar ada orang nyanyi lagu kita dengan alunan yang jujur, ikhlas tu, kita tahu tau. Kita dapat rasa tau. Saya cakap kat dia, awak buat melodi ni lagi sedap daripada saya. Cakap, abang jangan pedi saya. Tak ada, cakap betul. Cakap, awak nyanyi lagi baik daripada saya. Mungkin awak menyanyi daripada hati awak ni. Memang saya suka lagu ni. Cakap, betul. Dan saya guna statement yang sama juga. Cakap, insyaAllah satu hari saya pasti awak akan jadi penyanyi yang dikenali ramai. Diam tak diam, beberapa bulan lepas tu,
KRU dengar dia kat mana Sogo kan, kemudian dia pun naik. Itu dah kali Baskers. Dah 2 penyanyi lah macam tu. Alhamdulillah lah. Sebab bila dia orang menyanyi dengan jujur, kalau kita macam penulis lirik lah sama di kalangan penulis tu yang ahli ni, dia akan tahu tau penulisan tu aura dia kan, rasa dia tu sampai mana, dia tahu. Amang ahli dia. Amang ahli dia. Kalau Cik Samad mesti tahu, oh dia ni cara penulisan lirik dia ni lain macam sikit ni. Kita tahu dia tulis bukan kerana nama, bukan kerana dia memang menulis dari hati lah. Bukan nak tunjuk pandai ke apa Bukan nak tunjuk pandai, bukan. Jadi Ameng yang dulu, lepas tu Khalid Baskers, siapa nama dia saya tak ingat lah. Dia nyanyi lagu lama dan terhenti betul. Tapi itulah saya dah berulang kali cakap. Penyanyi ni, pemuzik ni semua, bila dia jumpa orang yang berbakat, mempunyai bakat besar, walaupun dia penyanyi, dia jumpa orang yang menyanyi sedap, dia akan puji, dia akan respect, dia akan suka lah. Appreciate lah. Dia akan appreciate. Kalau politician pula, kalau dia jumpa orang yang berbakat, dia akan pangkah cepat-cepat. Dia akan suka orang yang memuji dia pula kan. Dia akan suka orang puji dia je. Terbalik. Memang kita jarang berlaku benda tu. Jarang. Bukan kerana ada penyanyi yang menyanyi depan kita tak bagus. Bukan. Dia ada certain part tu yang dia boleh sentuh. Dia menyentuh beberapa elemen yang kita rasa wow. Dia ada wow factor dia tu kan. Dia bukan the whole part. Mungkin ada certain point tu yang betul-betul dia dedicatekan benda tu. Daripada jiwa dia. Itu yang kita terasa tu. Dia menyentuh lah. Dia strike a chord masuk je. Dia bertemu. Dia bertemu dalam satu, semua bertemu. Liriknya, tone nada dia, penyampaian dia, rasa dia, dia macam a glimpse sekali macam tu ya. Saya dengar masa Ameng Spring tu, saya fahamkan dia masa tu dia ikut Lalago lah. Dia ke mana-mana, dia nak mencuba nasib. Dia solo masa tu, dia solo. Belum ada Spring belum lagi. Ada kumpulan Spring lagi, belum. Lan Laga pun legend banyak juga artis yang dia perkenalkan. Lan Laga dia seorang kawan saya yang saya kagum dan saya cemburu sebab dia seorang yang memang bekerja kuat lah. Gigih kan? Dia gigih, dia kurang merungut. Saya belajar banyak lah daripada dia. Dia banyak ketawa daripada marah orang dia. Senyum orangnya. Senyum je, cool. Saya banyak belajar daripada perangai dia lah. Betul. Tapi seronok kerja dengan dia. Kelakar kan, seronok kan. Saya borak dengan dia pun, dia cakap permulaan dia tak reti, dia tahu buat lagu tapi dia tak faham lagu punya structure macam mana, format dia tu. Apa chorus, apa verse. Dia macam belajar kita langgar je. Langgar je. Mana ada sekolah Cik Samad, tak ada. Proper punya music tak ada, education tak ada. Dulu punya cara langgar je. Kami dulu saya ingatlah kenangan Ramadan lah. Sebelum Ramadan dan Ramadan. Masa zaman Survivor dulu. Saya, Dina Imero, Abang Saidin. Kami berdua, Saidin, kami akan keluar cari information lah. Base kita orang merata lah. Dia dekat Warner Chapel, di Kampung Pandan tu, ada few pot lah kita pergi, kita dapat information.
okey ada syarikat, selalu local company lah, dia akan umur dia kata, okey, ni album baru nak keluar, kami perlu lagu ballad, lagu medium, apa whatever lah. Bila kami dapat info tu, on the spot, terus bantai lah. Lagu. Lagu. Bantai on the spot. Terus pergi. Bawa apa tau? Kami dulu bawa tape recorder kecil Sony tu. Kertas kajang. Okey. Dengan melody. Yang kami dah record melody dengan lyrics. Pergilah menghadap toke-toke Cina ni. Okay, dia pun dengar lah. Lagu kan. Bawa satu bag je. Kemudian dia cakap, ini lagu okey melody. Tapi itu lirik lu tukar. Boleh tak? Dia Samad, survival punya pasal, nak duit cash. Sekejap bos, bagi 1 jam kita orang kasih lirik tukar. Okey? Pergilah kedai minum kat mana-mana. Kami boleh buat within 1 hour tu, tukar lirik tu pula. Tukar, pergi hantar kat dia. Ini lirik ada shock, dia cakap. Berapa? Terus jual. Terus jual. Berapa boleh dapat yang tu? Nak raya kan, lagu dengan lirik 800. Okey sangat tu. Okey lah tu. Tapi mula-mula dia nak 500 lah. 500 kita letak 1000 kan. Bagi 1000 lah. Ini you tu. Sudah lagu saya jual sama you, nama pun saya tak ada, you pun nama pun semua. Kita tahu benda tu tapi nak survive kan. Betul. Dengan Adina Peru lah. Lepas tu dapatlah satu lagu, dapat 1000. Tapi yang mahal dia COD. Jadi kami pun bawa satu bag, dalam tu ada kertas kajang, ada kaset-kaset lagu-lagu. Itu kenangan lah, nak menghadap hari raya, nak cari duit cash kan. Kemudian ada satu lagi cerita di Warner Chapel. Warner Chapel tu dulu bagus lah. Cik Samad pernah ada Warner Chapel dulu? Tak. Yang dekat apa tu? Dekat depan di Palma tu. Mui Plaza Oh, dekat Ampang tu. Bukan depan dekat studio Ella dulu. Ya. Yeah. Office Ella The Boys kan, depan tu ada building tu. Jadi kami berkompos situlah semua. Kompos itu kira siapa yang komposer di bawah publisher Warner Chapel, kompos lah. Jadi situ kira rakam kanah lagu. Orang buat lagu on the spot. Saya dapat info lah. Saya ingat lagi kawan saya Arwah Samsudin tu. Ni Arwah Samsudin kenal kan? Tahu. Dia cakap, okey, aku nak pergi apa nama company tu kan dekat dekat Ceras tu. City Knowledge ambil company apa? Surya Record. SRC. SRC. Suah macam tu lah dia cakap. Okey, aku nak lagu medium. Dia cakap macam tu. Bagi info pendek je. Kumpulan rock, lirik light, beat dia medium. Itu je information. Kemudian ni semua budak-budak. Buatlah. Tunggu jap. Kau bagi aku sejam. Saya dengan iklim punya basis tu apa nama? Muhalim. Tak silap Muhalim. Tunggu jap. Mari kita belasah satu lagu. On the spot lah Cik Samad. Down. Lepas tu lirik sekejap. Bagi aku 15 minit. Saya pun tiba-tiba lirik, masuk vokal, lirik, melody. Itu boleh buat pre-production lah. Buat. Dia pun hantar. Jadi kami punya lagu tu yang dalam kaset dia nak compile hantar ke SRC tu 10 lagu lah. Jadi lagu kami yang ke-10. Jadi kita dalam masa 2-3 hari itu tunggulah result dia. Sekali dapat result, lagu tu dia select Siapa tu Lagu apa? Berapa kali ku bilang kau jangan menongkak arus. Lagu Coba-coba. New Boys, Tomok. Okey. Tomok. Lagu tu, lirik tu memang betul-betul lirik belasah on the spot je. Itu yang shock masa tu yang berkecamuk dalam kepala saya pasal politik. Maksud? Masa tu pasal politik Malaysia punya politik ni apalah, duk bergaduh kan. Jadi lirik tu saya pun dipengaruhi oleh suasana marah masa tu apalah. Berapa aku bilang kau jangan cuba menongkak arus. Kerana arus itulah akan menongkak dadamu. Macam tu cari lirik. Coba-coba New Boys, Tomok.
itu memang lagu on the spot tu. Tu yang sedap tu buat lagu-lagu on the spot tu. On Selalunya the jadinya. spot, sebab tahap survival dia tinggi Zaman. Betul. Keperluan tu survive tu. Keperluan tu sebab saya masa tu memang full time dan saya buat benda yang saya suka. Jadi kita duduk dekat situ 6-7 jam sampai habis sampai dekat office pun dah tutup kan. Duduk di situ buat lagu, bantai, betul. Memang into lah. Tapi di Warna Chapel tu saya tulis banyak. Saya tulis lagu untuk iklim. Sebenarnya kata pujangga. Tajuk dia sebenarnya kata pujangga. Sebenarnya kata pujangga. Tapi lirik tu, itu pun ada cerita kelakar juga. Lirik tu saya habiskan separuh di Warna Chapel, separuh saya habis kat rumah. Lepas tu gitaris Umarul kata okey Aris, aku suka lirik ni cakap. Ni ada sambung dia cakap. Saya bagi ikut telefon. Jadi ada satu words tu dia salah dengar. Dalam telefon kan. Dia kata lepas tu dia okey aku dah salin dia cakap. Dulu mana ada fax. Tak ada apa pun tak ada. Kita pun okey je lah kan. Bila okey dia dah rakam cakap Umarul, ini dekat ada satu part tu. Ini bukan ini, sebenarnya ini. Mana aku tahu, aku dengar macam tu dia cakap. Itu dalam lagu sebenarnya kata pujangga. Banyaklah lagu-lagu yang on the spot lah, bantai je. Lepas tu masa demo tu rekod macam mana? Rekod gunakan kering-kering je. Zaman tu demo sesimpel ni. Kami more tekankan dekat melodi dengan rhythm dia. Lepas tu rekod gunakan recorder tu ya? Guna tu tape tu. Okey, dahsyat. Tape tu banyak, tapi itulah sayang rumah saya baru je buang. Sedih lah sebab apa? Dalam tape tu saya rasa saya ada dekat beratus kot. Tapi player tak ada, jadi benda pun carbon kan, dia macam rosak. Saya tengok itu hari paksa buang lah sebab player tak ada, ingat nak transfer pun tak boleh. Itu memang kita buat dengan keadaan muzik lain tak mempengaruhi kita. Tetapi suasana, pressure kita deliver kat situ. Stres kita tu kita luahkan. Sebab saya ada KPI dulu. KPI apa? KPI dia, saya akan beritahu isteri saya cakap, okey, tolong remind saya. Paling minimum saya mesti buat sebulan 10 lagu. Record ke bukan buat lagu raw lagu. Material. Tapi mesti 10 lagu. So rumah saya cakap dah berapa lagu dah? Saya kata baru 8. Cepat ni nak habis dah sebulan. Jadi every month tu paling minimum saya akan buat 10. Tapi kadang-kadang berbelah-belah tak. Tapi lagu saya tak kira lagu tu pada orang sedap tu pada saya tak penting. Takkan kira saya tahu saya lepaskan je lah. Let it go. Tapi macam biasalah yang saya cakap tu lah. Lirik saya jagalah. Banyaklah benda-benda on the spot. Dulu banyaklah. Banyak sangat. Sikap macam ni kenapa dia berakhir? Kerana kesenangan hidup ke ataupun hilang kegairahan ke ataupun apa? Benda tu masih ada. Cuma mungkin kita punya saya punya fokus tu dah beralih sikit. Kan kesibukan saya tu ke tempat lain, saya dah kerja kan. Kemudian saya layan stres kerja tu dengan stres kerja. Macam dulu kerja saya 100% music. Kan maksud dia take it or leave it, kau kena buat. Correct. Kau kena buat. Sebab itulah satu-satunya. Jadi macam sekarang ni kalau kata saya stres pun saya akan cuba divertkan ke lirik lah. Tapi
tapi tak agresif dulu lah. Hmm. Dulu pun kawan-kawan, suasana banyak. Betul. Jumpa dengan Adina Mero, jumpa dengan Wan Zul, jumpa dengan apa tu, Siso, apa semua ni orang survival semua ni. Dahsyat. Best. Semua ni kalau jenis cakap kata, nak tukar lirik ni, semua buat on the spot ni. Ya. Tak ada Tak balik rumah ke? Tak ada. Tunggu ilham ke, semua tak ada. Tak ada. Adinda Mero tu dahsyat tu. Betul. Saya setuju. Dia tulis, saya ingat lagi, Cina tu pilih lagu dia, lagu saya tak dapat. Melodi saya. Melodi saya. Tak ingat dah satu situation tu. Dia kata, jom lah kita minum sekejap. Minum kat kedai mamak kan. Dia tulis kat dapat suku kata, itu pandai dia lah juga. Kadang suku kata babas sikit kan. Tak cukup. Terlebih. Itu pandai-pandai dia lah juga. Janji cerita dah ada kat situ. Seronok lah dulu. Memang seronok. Perit tetapi it's fun. Amat menyeronokkan. Cakap pasal Adinda Amirul tu, awak pernah dengar dia nyanyi kan? Dia nyanyi betul-betul. Bukan dia ham-ham ke, dia nyanyi, dia perform. Ada. Dia baru ni ada buat. Dia ada buat album sama dengan saya baru ni. Dia ada buat. Dia ni pada saya lah, dia blues Melayu lah. Blues Melayu Dia blues Melayu. Dia suara hati dia pun kerohanian dia tinggi, agresif dia, rebel dia dalam penulisan tu pun tinggi. And then dia jujur pun, keikhlasan dia menulis. Saya banyak belajar daripada dia. Banyak. Bukan dan belajar. Suara dia pun sedap. Suara dia pun. Curi. Dan kami pernah tahun 9, saya mula jumpa dia tahun 91. Dia asal daripada Perak. Jadi kami ada 4 orang daripada Perak. Masa tu saya, dia dan 2 lagi sahabat. Kami duduk pejabat di Kampung Pandan. Kami set up satu publishing house lah. Oh, sendirinya publishing house. Saya cakap dekat kawan-kawan saya, sudahlah kita stop lah bagi lagu dekat international ni. Kita set up sendirilah. Kita bubur satu bumbung. Memang perit lah. Adinda Amirul, saya ingat lagi. First composition kita orang tengah duduk lepak tu, dengar kawan saya mulaham satu melodi. Dia ham sikit, saya ham sikit, Adinda Amirul pun ham sikit. Duduk sama-sama ham, 4 orang tu humming. Layanlah lagu ni. Igen, kau tulis. Saya dia tu panggil dia Igen, kau tulis lirik. Dia pun tulis, saya pun top up sikit, tambah. Jadi satu lagu. Saya kata, sedap lah lagu ni, aku suka lah. Cakap, ini lagu first kita ni ya. Suka lah. Lepas tu, kebetulan masa tu, pertandingan Ma'al Hijrah di BKL buat. Hadiah first prize 5,000 tak silap. So Saidin cakap, kita try, hantarlah. Cakap. Sekali hantar, qualified untuk pergi quarter final. Lagu tu. Itu orang pun, just for fun lah, pergilah kan. Saya jadi lead singer lah, masa tu rambut panjang. Di BKL kata RTM akan cover untuk pertandingan ni. Pertandingan lagu-lagu Ma'al Hijrah, something like that lah. Bila saya nyanyi, dia dah ada audien dia tau. Bukan audien Aris Sariwatan, tak. Sebab saya pakai RTM nak cover, jadi kita tak boleh rambut panjang masa tu. Jadi saya pakai macam khatib macam khutbah tu kan. Sebab lagu dia ketuhanan sikit. Dia dah ada tau lagu dia, dah ada audien dia. Dia masuk semi final. Kemudian masuk final lagu tu. Dekat final pun dia malam tu memang dia dah ada aura dia dah lagu tu. Tapi dia kalah lagu tu. Alamak, terlepas 5,000. Khairi Johar punya lagu. Asamat tahu lagu apa tu? Lagu korang tu?
Lagu Permaidani. Oh, iya ke? Ah. Lagu Permaidani. Dia yang rimbun dan redup kasihmu. Kau ayu. Dia asal dia tu kawan saya sambil baring. Saya ingat dia duduk atas sofa. Ding dam daradam dam dam. Kami pun sama dam dam di da di dam. Di da da di da di da di da di da di da da da. Layan lah lagu ni. Tapi lagu tu saya pun banyak belajar dekat lagu tu. Macam mana? Nombor satu yang saya belajar, kita tak perlu rakus. Sebab apa? Bila kita nak mula menulis, berkarya, kita akan berperang dengan diri sendiri. Di situlah timbul dia ego kita yang nak menunjuk kita ni macam bagus sangat. Kita ni nak buat lagu yang terbaik, yang terhebat. Dia akan datang. Dia akan datang. Kalau aku tulis macam ni, mesti orang suka. Benda ni gangguan sebenarnya. Sebab yang betul ikhlas nak keluar tu, pada saya terus je tulis. Jangan bertikai lagi. Sebab itu pada saya itu adalah ilham. Jangan masa ilham tu keluar, kita dah nak modify words tu dah macam tak sedap. Jangan, biarkan dulu, let it go dulu. Itu saya belajar dari Permaidani. Kemudian yang kedua, dia ada peringkat dia. Peringkat dia yang saya boleh buat perumpamaan, kita jangan terus ingat dia jadi almari. Kita kena tahu asal almari itu daripada kayu yang dipotong. Kayu yang dipotong datang daripada pokok yang ditebang. Pokok yang ditebang tu datang daripada hutan belukar. Jadi masa kita sedang menebang pokok, jangan kita terus bayang kita dapat satu almari yang cantik. Jangan. Kita just ikut flow dia. Kayu apa yang kita jumpa dan kita utilize kayu tu semampu dia saja. Sebab kalau kita tengok, kalau buat perabot, dia ada jenis kayu yang tahan di luar dan di dalam rumah. Itulah perumpamaan dia. Jadi lagu Permaidani, dia dibuat dalam bentuk macam tu. Kami tak ada macam membangkang, tak ada. Kami just give je. Kami just, aku jujur nak bagi untuk bagi sedap, engkau jujur nak bagi, masing-masing sumbang sikit-sikit. Lirik pun kau masuk, aku pun tambah. Kemudian dia pergi proses 2, dia pergi ke pertandingan. Bila pertandingan pun kami nyanyi, tak mengharapkan 5,000 tu sebenarnya. Kami just nak try, publishing house kami yang pertama ni ada lagu yang berhasil. Itu je niat dia. Sebab lagu tu simple. Asal dia lagu tu 3-4 chord je. Simple, it's a simple chord. Tetapi bila kata lagu tu, dia tak mati di situ, cik kawan. Lagu tu, saya ingat tahun 92, saya sign kontrak dengan EMI, Fauzi Mazuki terbit album Balada Orang Berdosa. Saya nyanyi 5 lagu, Ayah Ilusi nyanyi 5 lagu. Jadi dia orang dah record untuk saya 4 lagu. So saya masa tu menggunakan kuasa penyanyi lah. Saya cakap dekat arwah Azmi masa tu. Saya kata, saya nak rakam lagu ni, Permaidani ni. Saya nak rakam lagu ni. Dia dengar-dengar dengan kita tong kan. Saya kongsi. Dia macam tunjuk satu ekspresi muka macam biasa lah lagu ni kan. Saya kata memang betul. Chord dia, flow dia memang biasa. Tapi saya cakap lagu ni betul-betul ikhlas. Saya yakin lagu ikhlas ni dia akan tahan. Dan lirik dia pun memang deep. Memang amat dalam. Sebab dia banyak mengisahkan tentang Saidin sendiri. Wow. Saidin yang saya tahu intipati motif penceritaan tu Saidin punya life. Ya. Sebenarnya Saidin punya life. Masa tu saya ingat lagi kami masih survival. Isteri Saidin arwah dah meninggal. Dia bekerja.
Dia jadi dia selalu dengan isteri dia, dia hantar isteri dia kerja, dia datang ke office. Walaupun dia tak bercerita, tapi saya faham. Rentetan tulisan dia tu berkait rapat tentang dia. Lirik tu. Tapi EMI kata, lagu ni tak boleh lah, tak kill lah. Dia cakap. Dia kata tak ada. With or without, saya nak lagu ni. Saya nak rakam juga. Lepas tu ada satu, nak cerita pun tak best lah, tapi itulah berlaku di Malaysia. A&R manager, lagu Permaidani tu minor chord. Minor chord. A&R manager boleh cakap kat saya, Aris, lagu minor ni dah banyak lah. Kau boleh tak majorkan lagu ni? Bila saya dengar dia cakap macam tu, saya rasa macam mana seorang A&R manager di syarikat international boleh bercakap macam tu dekat saya. Walaupun saya ni bodoh dalam muzik, tetapi lagu kalau dah major, dia bukan lagu tu lah. Dah jadi lagu lain kan. Saya masuk dalam EMI ada satu pre-production new studio. Masa tu arwah Pak Pandey kerja situ. Saya cerita dengan Pak Pandey. Saya dengan Pak Pandey ketawa sampai berguling atas lantai. Dia suruh aku majorkan lagu ni. Kemudian saya jumpa Fauzi Masuki personally. Kak Fauzi, I know you are the best arranger. And then you team up dengan Jenny Chin. Masa tu baru convert. Dia baru kahwin dengan Norman. Dia baru convert Muslim. Saya percaya lagu Permaidani ni, kalau Jenny buat arrangement, mesti meletup ni. Saya cakap kat dia. Dia pun, okey. Bila dapat sentuhan, itu yang saya kata tu. Kayu daripada hutan tu kami yang nak buat. Kan? Balak tu kami potong. Dia hanya jadi kayu yang kasar lagi. Tapi bila kita bagi dekat carpenter yang betul-betul buat custom made benda tu, masa saya dengar arrangement lagu Permaidani tu di studio, kami rakam di studio Channel 11. Bila saya dengar, first time saya dengar, saya dah rasa, wish, lagu ni something ah. Fauzi Mazuki, saya ingat masa tu, isteri saya mengandung anak sulung, dia sejuk lah kan. Sama pernah dengar tak? Studio tutup aircon. Dia tengok Fauzi Mazuki cakap, you sejuk lah? Tutup aircon. Kemudian bila lagu tu dah habis recording, suasana jadi macam, selalu kita recording tu habis kerja kita macam tense sikit kan, macam exhausted kan. Dia jadi lain. Relax lagi. Dia jadi dia aman. Relax. Dia satu keadaan beremosi. Emosi macam mana? Dia beremosi. Dia nak kata sedih ada, dia mencari-cari rasa pun ada. Dia semacam saya Fauzi cakap, lagu ni one kind lah dia cakap kan. Memang masa tu saya dengar pun arrangement Jenny Chin memang betul fine kan material tu. Kayu tu, root tu dia memang dia kalau carpenter tu dia memang buat custom kayu skillfully tu. Memang cantik dia buat. Very nice. Sentuhan terakhir daripada Jenny Chin tu betul-betul menyerlahkan lagu Permaidani tu. Dia punya transpose dia tu. Dia punya transposition dia tu, modulate dia tu, half tone tu memang tidak tamak, tidak keterlaluan, tidak mendadak. Dia memang kalau Cik Samad dengar dia pergi dia memang as planned. Natural dia. Mungkin masa tu Jenny Chin dia mengamati Islam lah. Dia baru convert. So bila dia dengar bersama dengan lirik tu, dia rasalah benda tu. Mungkinlah. Saya dapat input tu daripada Fauzia. Ini dia baru convert Islam ni, dia cakap. Itu projek khas lah. EMI tahun 92. Lagu Permaidani. Banyak juga saya belajar daripada lagu Permaidani tu, banyak.
Walaupun lagu tu mengekalkan kemaineran dia tu. Walaupun mengekalkan kemaineran. Dan untuk pengetahuan Cik Samad, dah siap lagu tu, dia bukan favourite song dalam album Balada Orang Berdosa, bukan. EMI tak pernah spend a single cent untuk promote lagu tu. Tak pernah. In fact, saya cakap dekat arwah Azmi, dekat Azmi, dia suruh saya promote lagu Balada Orang Berdosa tu dengan Kau Yang Satu yang saya nyanyi tu. Saya kata, walaupun lagu ni bagus, tapi saya rasa permainan ni tu kalau EMI dapat fokus, dia akan bawa album balada tu. Dia orang ignore. Sehingga satu hari, seorang kawan sekolah saya, dia baru cuba nak buat production drama TV. Dia nak buat drama TV, dia telefon saya. Cakap, Aris, boleh tak? Masa zaman dulu, soundtrack drama, kebanyakan lagu cover version. Kalau Cik Samad recall balik kan, dulu banyak lagu cover version. Lagu-lagu yang bukan gunakan lagu-lagu Melayu, bukan. Tak banyak. So dia kata dia nak guna lagu Permaidani ni. Dia cakap dia dah dengar kat radio. Cakap boleh lah, apa salah ya, kau bantai je. So dia ambil lagu tu untuk soundtrack drama Siti Hajar. Tak ingat. Nanti buka lah Siti Hajar. Daripada situlah dia bergerak sendiri. Lagu Permaidani tu dia ada follower dia sendiri. Dan orang tak tahu lagu tu saya menyanyi. Orang tak tahu. Siapa beritahu? Arwah Sharifah Aini. Dia beritahu kat siapa? Kat mana? Dia beritahu kat EMI. Dia beritahu kat EMI, dia kata dia suka lagu ni. Dia tak tahu siapa penyanyi. Padahal Sharifah ini dengan saya satu company masa tu, EMI. Lepas tu arwah Mas Omar cakap ini lagu Aris je kan. Lepas tu Sharifah ini nak jumpa saya. Dia kata suka lagu Permaidani dan dia nak rakam lagu Permaidani. Betul? Tapi EMI tolak. Dia nak EMI tak bagi. EMI tak luluskan. Dia kata dia nak rakam lagu tu sebab dia kata lagu tu dia rasa lain dia cakap. Tapi memang daripada mula dia pun lagu tu memang dia lain lah. Dia simple, dia tidak menonjol, dia relax, dia bersahaja, dia menyentuh. Lagu tu lah. Sebab dia asal makan dalam sebab asal usul dia tu sebab kami 4 orang tu duduk dalam keadaan bukan nak tunjuk bagus lah. Tak ada. Siapa lagi 4 orang tu? Adinda 4 Amirul. orang, saya, Saidin, Adinda Amirul, Iman Zali dengan Yusri. Yusri EMI dulu tu Yusri EMI. Tapi kalau dalam inlay EMI, Yusri bubuh nama dia seorang je. Patutlah saya pernah cakap itu lagu dia. Tapi saya dengan Saidin diam je lah. No comment lah. Yusri tulis Yusri dan Iman Zali. Nama kami dua orang tu tak ada. Iman Zali siapa? Iman Zali kawan kami juga daripada Perak masa tu. Dia hanya buat, kalau tertulis nama dia lagu tu dengan lagu untuk lagu tu drama kartun tu apa nama soundtrack kartun Malaysia tu ada satu. Dia ada tulis. Kemudian dia dengan saya pun masa tu dia agak otai lah masa tu. Masa tu pun umur dia pun dah tua daripada saya. Dia nak mencuba nasib di Kuala Lumpur kan. Jadi saya cakap dia, mari kita sama-sama buat lagu lah. Nak bagi dia semangat kan. Itu saya buat lagu untuk Ella. Lagu Revival. Kita lah bintang. Itu saya dengan Imam Zali buat lagu. Lama lah. Semua cerita lama. Jadi yang lagu Kau Yang Satu tu yang lagu korang cover balik Yang yang lagu Ram Syarif tu. Ram Syarif tu.
Kaulah yang maha mengetahui. Lagu Abang Tapi Nasir lagu M. Nasir. Tapi lagu tu dalam album Balada dia tak berapa sangat lah mendapat tempat. Mungkin original version dia lebih baik lah. Lebih nostalgic kan. Ramli Sharif nyanyi tu kan lebih baik lah. Sekejap sebelum saya lupa. So saya baru teringat beberapa fakta yang sebelum ni saya terlupa lah. Nombor kumpulan Ariwatan. Drama Ariwatan tu ialah antara drama terawal sekali dalam M. Nasir punya Gong apa? Kumpulan Gong dia. Antara lah sebab masa tu Antara. ada lagi drama. Ada seorang tu nama dia Din UiTM. Kaza ke Din dia tu budak UiTM dengan drama saya berdua. Lepas tu ada seorang lagi musician pun basis ke? Yang macam gempak jugalah. Basis dia tak gempak sangat, dia biasa-biasalah. Dia sebab drama dengan basis saya ni memang chemistry dia orang baiklah. M. Nasir tak pisahkan dia orang. I see. Itulah Nan alias pun ada cerita pasal drama tu. Kelakar. Hardcore. Memang very hardcore. Apa Nan cakap? Dia cakap mula-mula sekali M. Nasir nak buat band. Ada yang main gitar Hillary. Lepas tu yang drama tu apa nama dia? Amri. Amri Ariwatan tu. Ni. Yang mana? Tak. Jari. Oh, okey. Basis kan? Itu Nan cerita lah. Ya, Amri ni daripada mula sampai ke hujung dia main, mata dia tak kalih daripada Hillary. Hillary takut lah. Mata dia ni. Amri ni dia dia tak boleh orang buat silap. Tak boleh. Betul je. Dia baran lah. Seorang yang tapi dia pemain drum yang memang dilahirkan untuk jadi drummer lah saya rasa. Sebab dia mula main drum umur 9 tahun. Saya tengok ada satu foto dia main drum dengan arwah bapak dia, musician juga. Dia umur 9 tahun dia nak main drum. Dia ni kalau Cik Samad, dulu kami main funfair kan. Kalau Cik Samad bagi saja apa jenis drum kat dia, dia akan keluarkan bunyi yang tone yang standard. Apa jenis drum set pun. Drum, bagilah drum macam mana pun. Dia akan buat bagi bunyi tu memang sedap. Cik Samad akan goyang. Cik Samad akan terikut dengan rhythm dia. Dia apa yang di kaki itu di tangan. Apa yang di kaki itu di tangan? Kalau kick tu dia buat triplet, tangan tu boleh buat triplet, kaki dia boleh buat dia macam goreng roti canai. Dia memang a drama. I see. Karakter dia memang karakter drama. Karakter dia. Karakter drama macam mana? Dia very particular. Dia kira tu kalau 4-4-4-4, 5-4-5-4. Siapa mistake dia rigid lah, dia very rigid. Macam accountant lah dia. Dia macam accountant lah. Saya dengar drama macam accountant. Dia dulu dalam Ariwatan dia selalu tak sependapat dengan gitaris lah. Ni yang ni. Ni. Okey. Arwah, ini pun dah meninggal ni, arwah. Oh ya. Itu Wan Ariwatan. Itulah sikit lebih kurang lah cerita lama lah Cik Samad. Sebelum kita lupa, inilah soalan yang paling cepu mas sekali tu yang kita daripada dua minggu sudah. Kehilangan tu. Apa cerita dia kalau Haris boleh kongsi dengan kita? Last album yang saya sign dengan EMI, saya sign mula tahun 92. Jadi kalau campur 4 tahun dia jadi 96.
maka kontrak saya dengan EMI pun habis. Masa itu album Lamunan Nanti baru saja habis. Album Kaya. Selepas Lamunan Nanti, album Kaya. Album Kaya tahun 96, tak silap saya. Bila album tu habis, kontrak saya pun tamat. Bila tamat, saya dapat offer daripada Warner Music. Dia nak bagi quite a big amount lah. Kemudian saya nak pergi. Tapi EMI, Mrs. B cakap, kamu nak renew dengan EMI lah. Saya pun setujulah. Sambung lagi 4 tahun. Untuk pengetahuan Cik Samad, EMI dia kontrak dia international. Saya ingat saya masih simpan lagi kontrak. Dia ada 44 clauses kontrak dia. Cik Samad pun tahu kan, international contract, satu clause dia rasanya separuh muka surat kan. Baru kita jumpa satu titik kan. Jadi saya satu-satunya artis dalam Malaysia yang Mrs. B cakap berjaya slashkan 44 clauses tu menjadi 28 ke 26 clauses. Saya buang hampir berbelas clauses. Itu antara demand yang saya buat kalau nak renew kontrak dengan EMI. Dan alhamdulillah dia orang setuju. Mrs. B cakap kat saya apa? For the past 35 years dia serve dengan EMI as a manager EMI. You are the first artist yang berjaya slash international contract daripada 33 ke 44, saya pun lupa lah, kepada 20 lebih. Awaklah satu-satunya artis. Saya kata take it or leave it. Sebab saya tak nak benda-benda yang bullshit. Kalau kita study betul-betul, dia punya kontrak tu, kaset, CD boleh jual sampai ke bintang. Ayat dia tu, dia memberi maksud, kaset dan CD kita ni boleh jual sampai ke bintang. Dan dia boleh jual bukan saja di Malaysia ke apa semua tak. Sampai ke bintang, sampai ke bulan pun boleh jual. Hak milik dia punya. Dan berbau kekal. Dan kita macam tak ada apa. Jadi benda-benda yang itu saya slash. Saya alhamdulillah masa itu saya dapat bantuan daripada arwah abang saya lah. Dia manager Oriental Bank dulu. Ada Oriental Bank. Di Bukit Bintang kan dulu ada Oriental Bank. Ada dulu. Dulu ada Oriental Bank. Dia bank manager tu. Jadi kontrak tu saya duduk dengan dia lah. Dia pun cakap, ini ngarut, ini ngarut. Dia slash lah. Dia bagilah opini lah. Jadi saya dapat lah. Bukan daripada lawyer, daripada abang saya sendiri. Apabila dia orang setuju. Dan saya pun sign lah, renew, another 4 years. Saya dapat banyak lah masa tu dia bagi. Tapi kurang sikit daripada WA lah. WA. Dia bagi saya duit untuk produce my new album. Album selepas album Kaya, iaitu album Dunia. 98. Tahun 97. 98, album Dunia. Jadi dalam masa yang sama, saya join Papita. Saya join Papita, arwah Iram Hassan, presiden kita orang, masa tu ada dalam komiti pun, dahsyat-dahsyat komiti masa tu. Kita ada Norman Aryu, kita ada Nash, dan kita ada Zubair Ali, kita ada ramailah orang-orang yang betul-betul pasukan yang kuat dalam Papita masa itu. Saya diamanahkan pegang portfolio cetak rompak. Saya biro cetak rompak. Bila biro cetak rompak, saya kena pergi mesyuarat mewakili Papita di PWTC sebab Zaid Hamidi, Ketua Pemuda UMNO masa itu, dia nak tubuhkan Barisan Benteras Cetak Rompak. Wow. Tahun 97-98 lah, sometime situlah. Dalam masa yang sama saya tengah rakam album Dunia. Saya rakam album Dunia. Saya buat mini studio dekat rumah. Saya boleh dikatakan saya artis yang kedua kot buat home studio masa tu. Awal siapa yang pertama? Saya buat sebab saya dapat duit royalties tu, saya beli V expanded atau V expanded virtual digital recorder.
Masa tu kira Ewana masa tu. Ada kat rumah saya ada store kecil, saya buat tu jadi studio. Saya rakam pun daripada toilet. Buat sendirilah. Adri Hashim masa tu baru lagi, dia datang rumah, bang, rakam dalam bilik kecil. Saya tahu masa tu berita tu tersebar di King Studio. Adalah suara-suara sumbang cakap, engkau ni memang tamak lah, Ri. Kau lah nak jadi penyanyi, kau lah nak tulis lirik, kau buat lagu, kau nak own studio kau sendiri. Cakap, sebab saya tengok Bee Gees, Amerika semua sana, dia orang ada home studio. So, kita dah love career kita kena appreciate career kita lah. Tu saya buat studio. Walaupun studio saya tak secanggih mana, tapi boleh rakam okey lah. Saya zero knowledge pasal benda digital macam tu, tapi saya dapat pertolongan daripada ni Zali Kamari. Zali Kamari dia bantu saya lah. Banyak kawan-kawan cakap mana boleh buat studio. Masa tu digital baru masuk ke Malaysia ni. Most of the studio masih analog lagi, King Studio. Apalah, mana sound nanti tak bagus, macam-macam lah. So dalam masa sama, saya AJK Papita dalam Biro Cetak Rompak. Bila saya pergi mesyuarat, Zahid Hamidi chair the first time, cerita dia sama lah. Macam kita mesyuarat sekarang ni sama lah. Melodi dia, lirik dia sama. Macam mana tu? Daripada dia ada banyak panel yang dalam tu. Saya daripada Papita, kemudian daripada RIM ada, lepas tu daripada Malab ada, Malab Satuan Penganjur, daripada syarikat rakaman RM, syarikat pengedar ada, semualah orang industri semua ada. Semua presentator, termasuk daripada kerajaan, Kementerian Dalam Negeri ada, KPDNK pun ada, polis pun ada, semua ada. Kami banyak, berapa belas panel dalam tu. Sebab benda ni is serious matter. Masa tu Zahid Hamidi nak jadikan, dia masa tu jadi ketua pemuda, dia nak pegang portfolio Cetak Rompak tu masa tu terlampau banyak di Malaysia kan. Jadi bila mesyuarat, melodi lagu dia macam klise sangat lah. Macam mana tu? Bila pihak RM cakap, wah, we must create the awareness toward the consumer. Masa tu Mr. Tony Fernandez lah, dia presiden kan. Cik Aziz Bakar, Ali Bakar, semua ada lah. We must create awareness toward the consumer. Apa ni, this pirate is killing us kan. Saya dengar dulu, for the first time saya dengar, and then balik saya buat homework lah. Saya datang beli meeting next tu, saya kata, apa yang you merepek ni cakap? Apa you guys merepek? Apa benda awarenessnya? Benda pirate ni bukan 90s. Ever since 60s, 50s pun dah ada dah pirate. Nak cakap awareness pasal apa cakap? Kalau kita cakap pasal awareness, dah lama benda berjaya. Seniman jalanan Nasir Jani sampai ada satu scene tu bunuh Lanun pun awareness tu tak sampai juga kan. Saya kata rupa-rupanya Dewang geng ni dia bercadang nak minta duit daripada BBCR, Barisan Bentera Cetak Rompak, untuk buat konsert. Jadi cerita dia lebih kurang lah. Ambil artis dia pergi buat konsert, Cetak Rompak, what is that? Dia cakap nothing je. Kalau you punya analogi betul, saya cakap dekat Tony Fernandez, kalau analogi awak betul, Maggie Mee tak laku lah. Dia terkejut tau. Apa you cakap Maggie Mee? Sebab Maggie Mee, konsep dia murah dan mudah. Jadi orang yang nak makan dia, daripada orang marhai yang tak ada duit, student tu, itulah makanannya, sampailah orang yang kerja terlampau sibuk, malam nak balik, senang buat. Dia tak peduli kalau mi goreng mamak, kena pergi kedai mamak. Ini tak payah, ni simple. Betul lah analogi, sebenarnya salah. Analogi dia, kita nak fight dengan pirate, kita kena pegang analogi mudah dan murah jugalah. Kenapa kita nak pergi mahal dan susah? Sebab kalau kita nak
nak lawan pirate, imagine lah, CD masa tu harga RM32. And yet kena pergi ke mana? Kedai yang CD, kena parking kereta lagi. Harga dia RM32. Saya cakap dalam meeting tu, anak saya pun suka lagu yang CD original pun saya tak beli. Saya cakap. Sebab harga dia lebih mahal daripada beras. Saya cakap. Oh, dia orang marah. Memang mencetuskan marah lah. Dan saya masa tu bukan nak jadi hero tak. Saya cuma nak apa ni bullshit lah korang meeting merapu kan. Sembang apa kan. Kalau benda ni senang dibenteras. Apa yang susah sangat cakap. Kan? Dia satu benda yang tidak bergerak tapi berbunyi. Alangkah benda yang boleh disorok dalam lubang dubur pun kita boleh tangkap. Ini kan benda yang tak bergerak tapi berbunyi. Kenapa kita tak boleh tangkap? Kita turun daripada, masa tu kita orang meeting di PWTC, kita sama-sama turun, kita jalan, kita pergi kat Coket tu. Kan jauh, 10-15 minit kita jalan lagi, kita dah jumpa, bersepah je tak nampak. Benda ni murah je kan. Kenapa susah nak dibenteras? Itu yang saya tak faham. Dan saya mewakili Persatuan Penyanyi, saya nak bagi tahu, dalam ramai-ramai ini, yang paling rugi adalah kerajaan Malaysia. Yang paling rugi. Nombor 2, yang betul-betul rugi adalah artis. Dan juga syarikat rakaman. Tapi, kenapa kami je menjerit? Ya, kenapa? Saya cakap, kenapa kami yang menjerit? Kenapa kami kena duduk depan? Kami jadi frontliner pula kan? Kami kena beritahu, jangan bentar. Sedangkan syarikat rakaman yang sepatutnya, kalau betul-betul lah, dia rugi lebih banyak. Boleh tak tolong bagi tahu? Saya tanya masa tu saya tanya, boleh tak bagi tahu statistik kerugian? Berapa sebenarnya? Saya tanya. Masa tu boleh tak? Siapa bagi tahu saya? Sebab kalau kita nak fight, we should know who is our enemy. Yeah. It could be somebody inside us. Itu yang geng belah sana tu marah. Betul. Macam mana reaksi dia? Reaksi dia amat. You are pointing at us. No, cakap. Saya cakap, awak tu, dia kata saya tuduh dia buat pirate. Saya cakap kat dia, no. You promote pirate dengan cara menaikkan harga original. Faham? You're promoting the pirate by increasing the original price. Kalau kata you betul-betul nak jual CD, you dah tahu yang mahal orang, Maggi kalau mahal orang tak beli punya. Sebab dia mudah dan murah. Orang beli lah. Tak payah pening kepala. Tapi orang perlu. Sama lah macam lagu ni orang perlu. Tapi kalau mahal, orang pun tak mau. So saya kata, why not you tukar analogy business Go for volume. Tak ada call. Saya ingat lagi masa tu ada seorang nak sebut, nanti dia marah pula kan. You tak tahu manufacturing cost apa semua bla 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 bla. Saya kata saya tahu je kak. Satu kaset masa tu dengan satu CD harga dia less than RM3. Cost dia. Ni apa pasal jual sampai RM32? Kaset jual RM12.90 saya kata. Sekali dia orang deny. Bila dia deny, saya buat homework masa tu je Samad. Saya ingat lagi album Malaysia punya album, tak nak sebut artis lah. Album ini dirilis di Indonesia. Saya dapat yang original Indonesia release. Harga dia, duit Malaysia masa tu baru RM7.90. Kaset. Sedangkan Malaysia, artis Malaysia, tapi kaset tu di Malaysia jual RM12.60. Tolong explain, saya ingat. Macam itulah membangkitkan lagi marah dia orang tu, syarikat international lah. Dia marah kat saya. Orang yang marah tu kalau saya sebut, semua orang kenal lah. Orang kenal. Alamak. Jadi dia bangun dalam mesyuarat tu dan dia dengan saya bertekak. Kami berdua bertekak dalam mesyuarat tu. Yang orang lain, ramai.
Dekat Ahmad. Dalam meeting, Ya, jadi orang lain. Jadi orang lain pun sampai berhempas-hempas meja lah masa tu. Masa tu saling hempas meja ke? Dah Dua-dua hempas meja. Dua-dua hempas meja. Dia. Saya tak. Okey. Dia hempas je. Dia bagi tahu saya, dia bagi satu similarity. Dia cakap, awak tahu tak harga handphone ni berapa? Masa tu handphone tu bagak kan, yang tebal tu. Ya. Dia kata, berapa harga handphone ni? Harga manufacturing dia sebenarnya berapa ratus je. Tapi harga jual dia 5,000. Masa tu memang mahal. 5,000 lah. 4,000 lebih macam tu lah. Saya tak ada handphone lagi masa tu. Ada. Handphone dia tu canggih lah. Canggih. Dia kata handphone ni mahal. Dia cakap. Saya pakai Motorola yang baling anjing. Lepas tu saya kata, apa point you je? Dia kata, sebab benda ni eksklusif, dia cakap. Sama je dengan artis, dia eksklusif. Jadi dia tak boleh dijual dengan harga yang rendah. Saya kata, you punya point tu tak cukup kuat lah, dia cakap. Kalau you ada handphone punya perumpamaan, saya pun ada satu, dia cakap. Kenapa you tak refer BMW? BMW di England harga dia berapa je? Di Malaysia harga dia berapa? Di Singapura harga dia berapa? Jadi you punya perumpamaan tu tak link lah. Pada saya music industry di Malaysia ni dah lama. Ever since tahun 50-an. Sepatutnya dia dalam keadaan bagi pada saya tukar analogi bisnes tu. Go for volume. Bila harga murah, volume dia naik. Semua orang boleh hidup. Dan pirate pun orang ada option. Cuba bayang kalau pirate mesti jual berapa ringgit? RM5, RM6 kan. Kalau kita jual RM8 pun, jadi peluang untuk orang beli yang original tu tinggi. Saya bagilah dia punya pencerahan dia. Dia tak setuju. Kemudian saya buat paper bersama dengan arwah Zubair Ali. Kami sit down. 7P. How to fight against pirate. Di antaranya P tu appreciation tu. Kan. Kemudian declaration. Declaration means macam mana kita nak justify benda tu pirate dengan original. Kita kena ada method. Method dia simple saja saya cakap. Method dia sesuatu barang yang tidak diisytihar kepada kerajaan Malaysia, tak kira bentuk dia macam original, dia kira pirate. Kita ambil kata-kata policy lah. Policy words lah. So method kita saya propose masa tu, dia mesti ada satu format hologram. Maksudnya belum ada lagi Masa tu belum ada lagi. Yang kementerian kena apply. Semua syarikat rakaman kena beli hologram tu daripada kementerian. Yep. Saya dengan arwah Zubair Ali buat paper tu dan hantar kepada Kementerian Perdagangan. Dia ada cerita pasal hologram tu. Cerita dia macam ni. Cerita dia. Masa tu kami mesyuarat Papita nak cari duit untuk tambah tabung satuan. Jadi saya suka cari benda yang bentuk dia kekal. Saya tak nak benda tu one take off. Sebab dia persatuan, dia perlu hidup setiap tahun kan. Satu hari tu saya dengan arwah Zubair Ali minum dekat satu warung di Keramat. Minum cakap, abang apa idea bang? Saya cakap, kebetulan masa tu ada satu orang Indonesia duduk sebelah meja saya. Syed Samad tahu dah dekat kotak gudang garam, dia ada macam stiker. Ya. Dia macam stiker kan. Bila saya terpandang stiker tu, saya cakap, bang, kita dah ada peluang bang nak tambah kewangan Papita. Macam mana dia cakap? Abang, why not method yang saya cakap dalam mesyuarat tu ialah hologram. Kita buat, abang tolong buat satu paper, kita usulkan kepada Kementerian Perdagangan
syarikat rakaman kena beli hologram tu daripada Kementerian Perdagangan untuk menandakan itu original, barang original. So, arwah Zubairi cakap, it's a good, brilliant idea. Kita buat. Satu hari kita orang siapkan paper tu. Boleh siap dengan harapan jumpa ke kementerian masa tu. Saya pun tak ingat lah Menteri Megat Jonet ke siapa, saya tak ingat lah. Kami propose lah, personally jumpa, cakap, Datuk, sebenarnya kami nak usul, saya daripada Papita, nak usulkan supaya kami ni yang provide hologram tu, Papita, yang providekan hologram ni kepada kementerian untuk diimplementkan kepada setiap CD dan kaset yang nak dijual, syarikat rakaman kena ambil daripada ni. Jadi kalau dapat kami Papita dapat satu hologram tu 1, 2 sen, 3 sen, tak kisahlah. Ada certain amount kan keuntungan, jadi janalah persatuan kita orang. Sebab kami rasa kami berkepentingan untuk buat benda ni. Masa tu Kementerian Perdagangan kata, kau ingat senang ke? Dia kata, ini kena bawa paper ke kabinet lah, bla bla. Saya kata itu bukan urus cerita saya, cakap. Itu sebab kami menghadap kementerian lah kena uruskan. Ini sekadar cadangan. Sebab saya tak nampak cara menyelesaikan masalah cetar rompak melainkan dengan cara macam ni. Saya yang mengusulkan benda tu. Tiba-tiba idea tu disenyapkan 2 tahun ke 3 tahun. Tiba-tiba KPDNK apply idea tu. Maka habis ni. Bila nama saya dah jadi sensasi dalam mesyuarat tu, saya dapat signal daripada EMI. Signal dia, orang kuat EMI dah cakap kat saya, kau nak jadi hero ke? Dia cakap. Cakap saya nak jadi hero ke? Saya cakap, tak pernah terlintas saya nak jadi hero. Cakap, cuma saya rasa dah cukup sampai masa. Sebab saya baca tau minit mesyuarat Papita yang lama. Arwah Sudirman, kan dia orang dulu Sudirman dia Papita. Saya baca lah dia punya minit mesyuarat lama kan. Memang cerita dia sama lah. Cerita yang sama. It's the same masalah, it's the same implementation, it's same situation. So piracy. So saya cakap, saya terfikir kalau satu hari anak saudara, adik atau saudara siapa-siapa dari kalangan kita ni jadi penyanyi, takkan nak kena tipu lagi. Kan? Kita ni dah jadi macam, Cik Samad bayangkanlah, saya berumah di studio. Daripada tape 2 inch master tape tu kosong, tak ada isi, sampai mixing. Jadi ke quarter inch tu, dulu quarter inch, bukan DAT lagi, sebelum DAT, quarter inch tu, semua tangan-tangan yang bekerja tu kecuali sound engineer. Yang lain tu semua Melayu. Semua bangsa saya. Kemudian pergi ke kilang pun bangsa saya. Yang membeli pun bangsa saya. Tapi kehilangan yang ketari di tengah-tengah tu. Kenapa yang tengah tu kita tak bercakap? Yang tengah tu siapa? Yang tengah tu ni lah. Siapa lagi? Rakaman. Kan. Yalah, yang menyanyi tu, yang pemuzik tu semua Melayu. Yang bekerja printing tu pun kebanyakannya Melayu. Kan. Sorry. Jadi saya cakap, saya bukan nak jadi hero. Cuma saya rasa saya tak nak oportunis. Sedangkan masa tu Cik Samad, lagu saya masuk final music. Dalam kata lain lah, nama tu sedang berada di sana lah. Tengah berada panas kata orang kan. Tapi masa yang sama, benda tu saya agresif dalam persatuan. So warning dah sampai. So according meeting BBCR, representative untuk recording industry ialah manager EMI. Faham?
Jadi setiap soalan saya dalam mesyuarat itu dijawab oleh bos saya sendiri. Okey. Semata-mata untuk merendahkan kepanasan keadaan tu. Kemudian saya dapat EMI dulu, dia tak tanya saya tau album bila nak siap. Masa tu saya tengah produce lah album Dunia tu. Tiba-tiba Arwah Azmi cakap, Haris, album dah siap. Saya cakap, Mi, tak pernah kau tanya album aku siap. Tanya, InsyaAllah nanti siap. Once saya hand over saja master kepada Azmi, dalam masa seminggu tu, saya dapat termination letter. Surat tamat kontrak EMI on the spot. Padahal renewal kontrak. Di situlah baru saya tahu yang saya telah di-ban oleh semua. Semua syarikat rakaman? Ya. Tahun 98. Padahal kontrak sampai tahun 2000 Kalau ikut kontrak 90 renew tahun 97, campur 4 tahun 2011 lah. 2001. Yalah, 4 tahun. Kena ban. Dia terminate, boleh ke dia terminate? Ada remuneration, pampasan atau sebagainya? Okey. Kalau ikut pada perjanjian tu, dia tak boleh terminate. Kemudian saya dapat call daripada wakil EMI, dia kata, Haris, dia nak duit tu balik. Lepas tu, saya jawab macam ni. Jawab, tak payah sebutlah nama manager tu lah. Dia pun kawan-kawan juga. Cik Samad kenal dia. Saya kata, okay, saya boleh bagi. I will refund the money. But dengan satu syarat. Awak masih ingat tak tempat you renew my contract? Tempat kita minum tu. Kami minum di Chinatown tau. Tempat yang mahal. Tolong jumpa di situ. Saya nak pulangkan semua. Dia pun datang. Dia datang, saya kata, dia sampai, saya kata, you jangan duduk lagi. You jawab 3 soalan saya, baru you duduk. Saya kata, apa soalan? Soalan dia nombor 1, adakah orang yang sama yang beria-ria nak saya renew dengan EMI, yang masa tu WEA nak ambil saya, orang tu beria nak renew kontrak saya dengan EMI, adakah orang tu yang sama yang terminate kontrak saya, dan adakah orang tu yang, soalan ketiga, adakah orang tu yang sama yang minta duit tu balik? 3 orang ni adakah orang yang sama? Dia pun jawab, iyalah. Kalau jawapan dia iya, cuba awak jawab dekat saya. Saya bodoh atau dia bodoh? Kalau cuma cakap dekat dia, dia bernasib baik sebab saya tak datang dengan lawyer. Sebab saya masih ada lagi value, saya kata. Appreciate sebab bawa saya pergi EMI. Cuma bagi tahu dia, saya tak bodoh, dia yang bodoh. Long gone with your money. You give and then you want to take it back. You don't want to terminate the contract and then you want to take it back. I'm not that stupid. Cakap tu lah. So, wakil tu pun balik dan cerita dan EMI terus senyap lah. Cerita tu terus senyap dan saya pun cuba di beberapa syarikat, memang saya telah di-ban oleh most of the company. Oh, diorang sepakat dan united to ban you Memang berat untuk menyatakan memang betul lah. Sebab sesuatu yang kita perlu tahu, Cik Azamad, benda ni dulu berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Okay? Kalau kita sedar betul-betul, umum mengetahui, ini bukan soal resis lah, bukan. Ini soal perniagaan, perniagaan bisnes, music business, yang sebenarnya dia menjana banyak duit daripada dulu. It could be million and it could be more than million. Kan?
Tapi dia tidak diletakkan di satu tempat. Dia tidak diklaim sebagai industri. Sebab dia, wallah apa masalah dia saya pun tak tahu. Sedangkan player dia yang sebenar, almost 80% termasuk consumer dia adalah Melayu. Tetapi yang mendapat pulangan yang amat sedikit adalah bangsa kita. Dan ada orang yang memastikan bahawasanya di kalangan artis-artis ini macam bercakaran, macam tidak bersefahaman, tidak bersatu, tidak boleh bersatu. Wahal mereka tidak. Mereka tetap jitu daripada dulu sehingga sekarang. Itu Cik Samad kena nampak benda tu. Dalam arti kata lain senang je lah. Okay? Kita bagi simple lah. Dulu search sign first dengan Polygram. Untuk tahun 87, whatever tahun lah. Okay? Album Fantasia Bulan Madu Polygram. Cinta Buatan Malaysia. Lepas tu Mentari Merah. Saya boleh tengok. Mentari Merah. Fantasia Bulan Madu. Album Fantasia bawah Polygram. Dia mendapat jualan tertinggi masa tu. Dia dapat apa? Goldies masa 30,000. Kita letaklah 50,000 penjualan paling tinggi masa tu. The according year, setahun selepas tu dia keluar daripada Polygram, dia sign dengan BMG. Album Isabella. Betul? Kan? Fantasia Bulan Madu dan Isabella, dua lagu yang saya rasa meletup lah. Tetapi Isabella, BMG declare platinum. Platinum means 150,000 ke atas. Cik Samad boleh bagi explanation yang masuk akal tak? Setahun sebelum Goldies, tahun selepas bukan platinum, tak silap saya double ke triple platinum. Hampir 200,000 unit. Kemudian sedangkan artis dengan syarikat rakaman masa tu Polygram dengan artis ada friction. Tapi syarikat rakaman dengan syarikat rakaman tak ada apa-apa. Dia orang setia di bawah satu bumbung. Dan tidak bercakaran. Ya. Industri association dia orang sampai hari ini, betul? Ya. Dan members dia orang pun tak ada yang keluar daripada syarikat rakaman association dia orang, betul? Sedangkan kita berpecah kepada banyak persatuan. Modus operandi dia simple je. Mereka tahu kelemahan kita. Keuangan, duit. Itulah sikit lebih kurang. Maka saya pun hilang dalam industri tahun 98. Terus hilang dan composition saya pun susah diterima. Dan yang sedih bukan itu. Yang sedihnya memang macam dalam lagu Lamunan Tinggi lah. Lamunan Terhenti lah. Tinggal aku seorang. Memang tinggal saya seorang lah. Sebab saya cuba mengadu kepada persatuanan. Tak ada siapa yang mampu buat apa-apa lah. Tapi saya redha. Saya beranggapan masa itulah saya ada orang bawa saya bekerja. Itulah tarikh saya mula bekerja. Lama tak daripada termination tu sampai dapat kerja baru? Sekejap je. 3 months. Incidentally, Majlis Pembandaran Subang Jaya
Datuk Tan Sri Ahmad Fuad masa tu, Tan Sri Ahmad, Datuk Bandar Kuala Lumpur last kan. Dia masa tu yang di-Pertua Majlis Perbandaran Suruhanjaya, dia cakap, Aris, aku nak tubuhkan kebudayaan. Saya pun macam jalan tu dah disusun tau. Jalan tu memang Allah dah bawa ke jalan tu lah. Dia macam mengubat hati saya lah. Memang saya tinggal seorang lah. No more. Bila termination tu, show semua show ada. Ada lagi lah. Sendiri punya lah. Manufacturing album tu dah, producing album tu dah tak ada. Saya try few company pun dia orang tak nak. Mereka amat setia kawan berbanding kita. Ya. Diorang tak ramai. Lepas tu jumlah wang yang jumlah diorang tak ramai. Jumlah diorang handful saja. Dan jumlah diorang tidak ramai. Kita ada beribu-ribu, dia hanya ada beberapa puluh aja paling besar pun. Yang strong tu. Dan diorang tuntut untuk kerugian kalau diorang tak united, kerugian diorang pada diorang besar lah. Dia orang ada duit. Ya. Dia ada duit. Dia ada duit. And yet satu lagi, kalau kita ikut logik akal berfikir lah. Okay. Cik Asamat pun rasanya tahu benda ni. Kalau kita ada syarikat pun, kita kena declare income tax kat kerajaan, betul? Betul. Kan? Kalau anak Malaysia yang sejati, dia akan declare proper lah. Yeah. Tapi banyak daripada kita yang bijaksana kan. So formula dia lebih kurang jugalah. Daripada dia declare yang betul kepada dua pihak. Bukan kepada kerajaan Malaysia. Kalau international, dia kena declare dekat international. So instead of declare tu, why not kan? Sebab apa? Music industry, international company, nak masuk di dalam Malaysia hanya sekadar kota aja untuk Malay Department. It's a quota, which mean profit or loss, gain nothing. Yeah. Sebab dia dah ada katalog overseas international level yang boleh cover semua everything. Sebab dia duplicating je, bukan manufacturing apa pun. Betul. Jadi ini cerita zaman analog. Kita ingat dah tak ada lah. Tapi dia ada lagi sekarang. Dalam bentuk lain pula. Dalam bentuk digital. Dan kita pun masih lagi ada dalam kelemahan yang sama. Survival, kewangan, duit. Dan modus operandi dia nak bagi kita jangan united. Dan dia pun akan pegang lah siapa yang perlu dipegang. Betul. So jangan united dan kekal bodoh. Kekal bodoh. Dan dia akan abuse, dia akan utilize kepada mereka yang opportunis lah. Betul. Jadi bukan orang lain pun, dalam kelompok kita juga. Cuba legend siapa yang hilang ikhtiar, dia menurut lah. Tapi kalau siapa yang masih pegang pada prinsip, betul, dia akan sengsara macam saya lah. Faham. Sengsara macam saya lah. Tapi saya redha. Sebab saya buat bukan sebab dia orang. Saya buat sebab bangsa saya. Bangsa saya mahal. Sejam dah ni. Berapa dah sejam lebih. Betul. Mungkin kita nampak gaya kena ada part 3 ni. Ada. Tapi itulah sikit lebih kurang lah perjalanan saya lah. Yang tak ada something yang interesting pun tak. Interesting sangat ni. Ramai orang tahu ke benda ni? Tak ramai orang tahu. Bahkan di kalangan artis pun tak tahu. Sebab cerita ni bukan cerita kedai kopi, bukan. Apa yang berlaku kat saya adalah berlaku dalam mesyuarat. Berlaku dalam keadaan yang orang kata apa,
ada black and white lah. Ada paper, ada statement dan dia bermula bila saya agresif dalam barisan bentera saya terompak. Saya tak seagresif mana pun. Saya hanya sekadar menyatakan pendapat saya yang saya rasa tak logik banyak tak logik. Betul lah. Dan saya tak ada apa-apa kepentingan melainkan memikirkan generasi yang akan datang Macam kita sekarang pun, itu sebab kalau dapat kita suarakan kepada kerajaan supaya harta intelek ni dia bukan dilihat dalam aspek perniagaan sangat, tetapi dalam aspek aset negara. Sebab IP, intellectual property ni, dia tak ada lupus. Dia satu bentuk harta yang tunggu masa untuk jadi satu benda yang ni lah, yang macam P. Ramlee lah. Walaupun kerajaan melabur kata let's say lah 1,000 artis, mana tahu kalau ada 10 yang betul-betul hebat, mana ada penjagaan. Kita ambil contoh lah Cik Asamat. Umum tahu lagu Getaran Jiwa. Okay? Kalau kita bercakap tentang duit, production cost untuk rekod lagu Getaran Jiwa masa tu, katalah berapa? $2,000 Singapura. Katalah. Saya rasa tak sampai. Mungkin masa tu berapa ratus dolar Singapura mungkin. Cuba Cik Samad bayangkanlah, dah berapa ratus ribu, mungkin juta ringgit yang telah dijana hanya melalui satu composition yang dibuat dengan harga yang begitu murah. Itulah intellectual properties. Betul. Berbanding daripada kerajaan membeli satu benda yang ada due date dia, yang ada tarikh luputnya. Cuba bayangkanlah kalau kita ada karyawan yang di luar sana lah, yang perlu diletak, dijaga, bukan diletak, dijaga. Value dia tu dijaga lah. Sebab tahap survival tu cerita lain. Tapi value dia dijaga. Itu yang sebenarnya yang saya bermain dalam kepala. Saya tak nak kita ni di-pamper, tak nak. Tapi kita be secured, saya nak. Faham. Dalam bentuk polisi dia. Ya. Supaya lebih protected. Ya. Sebab ini benda muzik ni, nak pula sekarang ni, apa yang saya cakap ni mungkin belum berlaku, tetapi tak mustahil berlaku. Mana tahu Cik Asamat, ada satu bunyi yang simple, teng dong dong deng dong tong ting dong. Bunyi itu, tetapi satu dunia guna bunyi itu, dan ia adalah hasil daripada anak Malaysia. Yeah. Benda ni tak berlaku dekat Gangnam Style Korea. Mana tahu dia berlaku di Malaysia. Kalau masa itu kita jangan pula terkejut yang teng dong deng tu belonging dia Allah, bukan Malaysian. Belonging orang lain, sedangkan komposer dia is a Malaysian. Itu yang menyedihkan. Betul. Sebab saya percaya Melayu ni memang dia satu bangsa yang amok dan latah, orang yang ada perasaan emosi yang kuat, karya dia pun memang hebat, melodi dia pun memang hebat. Untuk dunia tanpa sepadan ni, saya rasa tak mustahil. Satu melodi yang satu dunia akan nyanyikan adalah daripada anak Malaysia. Tapi masa itu kita jangan berbangga dengan bunyi itu, tapi seharusnya kita harus bersedia untuk menjaga harta inteleknya. Sebab itu lebih faham.
Kan? Contoh, Faham. saya nak sebutlah lagu apa-apa. Dan siapa komposer tak penting. Tapi yang penting dia, kita tak ada platform. Kesatuan, penyatuan, persatuan yang kita wujudkan hanya dalam bentuk kulit luar je. Hanya untuk survival hidup semasa je. Sedangkan akar umbi polisi dasar ni tak ada siapa sentuh. Sedangkan menteri itu berubah kan pada saya lah. Yang penting polisi dan dasar tu dicakup betul-betul lah. Solid. Wallahualam. Betul. Saya dah jawab dah soalan ke mana hilangnya 98. Dahsyat. Tapi dalam album Dunia tu, saya dah tulis dah tentang cerita lirik Dunia tu, mana lirik dia pun dah misplaced . Saya tulis tentang apa yang dah berlaku lah masa tu. Oh. Ilustrasi daripada Highland Tower. Tahun 2 sampai 3 Highland Tower punya, Highland Tower tahun berapa? 90. 1 sampai 3 yang tu. Saya ambil emosi Highland Tower jatuh tu, saya tulis lirik Dunia tu tentang kejatuhan music industry. Saya tahun 97, saya ingat dia masa tu press conference di PWTC, Pan Pacific press conference album Kaya lah. Album Kaya ada lagu Cinta Tak Kenal Siapa. Press tanya saya. Tanya tentang album. Saya kata album ni, saya cakap kalau macam ni cara kita serve music industry, saya berani cakap music industry Malaysia akan jadi macam studio Jalan Ampas dalam masa kurang 5 tahun. Masa tu tahun 97. Besoknya Mrs. Bay panggil saya. Big Boss panggil. Kenapa you cakap di statement macam tu? Saya cakap sebab industri kita dah critical masa tu. You bercakap bukan tentang value karya, you cakap tentang lagu top, bisnes jual berapa, lebih daripada the quality of the album, the art value tu kurang. So pemberita pun tanya saya soalan klise. Oh, lagu killer apa? Album artis lain mesti ada lagu killer. Satu album artis tu sampai 5 penerbit. Dah jadi huru-hara masa tu album kan. Bukan jadi huru-hara. Yeah. Sebab tu album macam saya cakap itu hari lah. Album is a biography kan. Biografi artis tu masa tu kan. Dia membesar macam mana dalam keadaan masa tu kan. Dia jadi lain lah. Dia jadi rojak. Masa tu saya cakap pasal tu lah. Tapi memang betul lah 5 tahun lepas tu memang kita jahanam lah. Music industry. Tutup semua. Maka kita pun beralih ke Indonesia. Wallahualam. Masa memperjuangkan cetak rompak tu, rapat dengan Ito tak? Abang Ito Blues Gang? Itu senior. Dia tak ada dalam barisan veteran cetak rompak tu masa tu. Tahun 97, 98 lah. Dia tak ada. Saya antara perbualan-perbualan saya dengan dia, memang dia banyak perkatakan pasal cetak rompak ni lah. Ada dia senior sebelum tu. Ya. Itulah tu dalam keadaan cetak rompak bermaharjalela, yang kecohnya artis je yang kecoh. Dan syarikat elok dia macam tak ada hal. Pelik juga betul. Saya cakap, bagi RIM marah tu, saya cakap macam ni. Saya kata dalam satu kaset atau CD, artis dapat kalau artis baru 50 sen. Kalau 5 orang dalam satu grup, 100 sen. Itu artis baru, tak boleh minta, tak ada demand. Follow. Kalau artis ada nama pun RM1.50 ke RM2. Satu CD atau satu kaset. Sedangkan salesman, satu syarikat salesman, dia akan bawa bukan satu artis, dia bawa 3 artis. Dia dapat commission satu kaset RM1.
Jadi dia bawa 3 artis, dia dapat RM3. Dekat retailer dia dapat lagi RM1. Dia dapat RM3, RM3. Yang artis ni satu album RM1 atau RM1.5. Memang kelakar. Zaman tu lah saya buat research, ya Allah, saya kata memang kelakar. Memang kelakar. Lama kita dah dari sepak kiri kanan lah. Sepatutnya kita dah ada satu archive lah, satu arkib negara, di bawah arkib negara mungkin, menjaga most or all sebelum atau future punya composition. Sehebat-hebat Amerika, tak ada composition daripada luar yang dia orang jaga. Betul? Maksud dia artis dia tak ada negara lain jaga, tak ada. Negara dia jaga. Begitu juga Indonesia. Tapi Malaysia, Cik Samad suka lagu lama dan terhenti? Suka. Agak-agak negara manakah memiliki copyright lagu? Lama-lamanya pula tu. Sampai selama-lamanya pula tu dimiliki. Lama-lamanya lah. Lama-lamanya. Pencipta dah meninggal dunia pun dia masih pegang lagi. Berkuat kuasa. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Jadi Cik Samad nampak sebenarnya apa yang saya perjuangkan bukan self punya achievement, tak. Ya. Saya dari dulu kalau dalam persatuan saya lebih memikirkan tentang bangsa saya. Bangsa saya. Saya cakap dekat arwah Ramazan, saya kata walaupun saya telah dibunuh, tapi saya tetap akan mempertahankan harta intelek bangsa saya. Walaupun majoriti daripada bangsa saya tak faham apa yang saya perjuangkan, tapi saya tak peduli. InsyaAllah, semacam mana saya baca statement yang ditulis oleh arwah Sudirman Haji Asyad dalam minit mesyuarat Papita dulu, saya yakin satu hari mesti ada individu yang membaca atau mendengar atau melihat apa yang saya cuba nak sambung. Sudirman Haji Asyad, dia pernah jadi timbalan Presiden Papita. Apa yang dia perkatakan sebenarnya? Dia kata benda yang kita cakap hari ni. Kelemahan kita, di manakah kelemahan kita yang sebenar? Kelemahan kita yang saya cakap tadi lah. Satuan, penyatuan, dan kita kalah dekat survival lah, duit. Dan mereka mempunyai kuasa tu. Ya. Tak kira lah zaman analog maupun digital lah, masih keadaan yang sama juga. Betul. Masih sama. Betul lah. Saya dengar ni mesti marah ni. Saya dibesarkan di Kuala Lumpur. Saya dibesarkan di sebuah sekolah yang mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Saya rasa saya bukan seorang yang resis lah, saya rasa. Tetapi lewat 2-3 tahun kebelakangan ni kan, saya rasa walaupun saya Melayu, kita dari golongan majority, tetapi di dalam music industry ni, kita adalah golongan minority. Dan kalau kita majority pun, satu bentuk penindasan ataupun satu bentuk ketidakadilan telah berlaku kepada kita. Ya. Bangsa Melayu. Saya dah saksikan perkara ni sendiri. Saya rasa yang saya pun menjadi mangsa racism. Walaupun saya daripada puak majority, tapi saya menjadi mangsa racism. Saya dah dalam di bawah sedar.
sekarang lately ni saya sedar. Saya takut nak bercakapkan bab ni. Sebab saya tak nak menyinggungkan perasaan kawan-kawan saya yang bukan Melayu. Tetapi sikit banyak saya dah bagi tahu dah. Saya cakap aku Melayu pun, aku pun mangsa racism tau. Bila aku bercakap pasal hak di dalam music industry, aku dilihat sebagai itu budak Melayu. Budak Melayu mesti tamak. Budak Melayu mesti bodoh dalam pengurusan. Budak Melayu mesti tak boleh bawa berbincang. Ya. Dan mereka, bila saya sampai nanti, mereka akan bercakap dalam bahasa mereka sendiri. Agar saya tak faham. Saya tak tahu di kalangan kita yang Melayu, kalau saya tak faham, ada kalangan kita yang faham. Ya. Dan ramai Melayu-Melayu yang bersedia untuk menjadi kaldai-kaldai tunggangan mereka. Sebab memang. Itu dalam persatuan-persatuan muzik, dalam badan-badan muzik, muka-muka Melayu ni dikedepankan. Ya. Sebab apa? Untuk berurusan dengan kerajaan, untuk berurusan dengan untuk cover-cover muka. Jadi banyak Melayu-Melayu macam ni dipergunakan lah. Saya beritahu di salah satu badan pelesenan, ada wakil-wakil syarikat ni yang nak menjadi menjadi pengerusi. Ya. Wakil-wakil syarikat ni. Oh, ya benar dia nak jadi pengerusi. Lepas tu sudahnya ada sesama mereka sendiri pun berbincang, dia cakap sebenarnya kita sebelum ni kita lantik Melayu-Melayu jadi pengerusi. Sebab kita nakkan muka Melayu tu ke depan. Jadi senang berurusan, jadi nampak macam Melayu. Jadi disebabkan dia pun dah tersedar benda ni, dia pun tidak tarik balik kemahuan dia untuk menjadi pengerusi. Dan apabila badan-badan pelesenan, ada salah satu badan pelesenan yang mana dia punya general manager adalah Melayu, kita dengar bisikan-bisikan mereka bagaimana Melayu ni tak boleh jadi general manager. Melayu tak boleh jadi. Kalau kita tengok MACP punya acting merangkap general manager sekarang, dia dah menjadi merangkap general manager dah 2 tahun. Masih merangkap lagi. Apa masalahnya? Dia tak perform ke? Kalau dia tak perform, berhentikan dia. Dia under probation je. Kenapa berlanjutan bertahun, dah 2 tahun dia masih jadi lagi acting, probationary. Memang desas-desus telah tersebar dia underperforming. Okey, kalau dia underperforming dan kenapa bergantung tak bertali? Kenapa dibiar berlarutan macam ni? Jadi racism dalam industri muzik ialah wujud dan orang Melayu boleh menjadi mangsa. Memang telah menjadi mangsa. Sebab apa? Tak ada siapa yang boleh menafikan provider content, iaitu artis, lirik ataupun muzik ataupun apa itu produk tu adalah Melayu, dan consumer dia pun juga Melayu. Dua tu adalah Melayu, kelompok besar, kelompok majority kan. Tetapi yang meraih tu, kalau dulu zaman analog dalam digital tetap digital juga, tapi dia orang yang meraih. Kita rasa masih wujud je benda-benda macam tu. Dan kita tak nafikan tahap survival kawan-kawan kita ni kadang-kadang boleh lupalah sebentar. Betul. Saya pro perniagaan. Orang tak tahu yang saya pun memiliki perniagaan saya yang kecil. Orang nampak saya sebagai konon-kononnya penulis lirik, artsy-fartsy, seni-seni lah konon. Tak. Saya apa? Beritahu lah. Bisnes apa? Tak, saya mengusahakan saya punya own publishing house. Okey. Ya. Kan? Saya buat benda-benda saya sendiri. Tu tadi apa tadi? Yang saya sebenarnya pun berfikiran perniagaan. Saya pro kepada perniagaan. Masalahnya ialah tak kira kau ni Melayu atau Cina atau India, berniaga baguslah. Tetapi jangan menipu. Jangan menyorok, jangan bersembunyi.
jangan ada tangan-tangan gaib yang tolak ke tepi, tolak ke sana, ke sini. Sebab ini penjagaan harta intelek. Ya, betul. Dia sepatut diserve dengan cara yang lebih baik, berhemah. Ya. Sebab perkataan kasihani itu tak sepatutnya wujudlah. Ya, betul. Betul. Tak sepatutnya wujudlah. Sepatutnya profesional tu lebih dikedepankan. Betul. Betul. Sangat betul. Kasihani itu sebenarnya bukan kita sedih lah tengok kawan-kawan kita yang satu ketika dulu popular, masyhur dan sebagainya, melalui usia tua, menghadapi kesusahan, kepayahan hidup dan meminta simpati pula. Simpati lagi. Kita tak nak perkara tu berlaku dan berlarutan. Jadi itulah saya sedangkan masalah pokok asalnya tidak diselesaikan. Betul. Saya berani bagi tahu ramai di kalangan artis, mungkin tak ramai, tetapi komposer yang sepatutnya mendapat imbuhan yang sewajarnya, sehingga hari ini sepatutnya dapat yang sewajarnya, tak dapat yang sewajarnya. Betul. Sedih kalau kita nak beritahu kawan-kawan kita dulu yang pernah buat lagu yang hebat-hebat, sedangkan harta composition dia banyak, tapi duitnya tak ada, tak mengembang. Betul. Dalam badan pelesenan saya dah nampak dah beberapa kecacatan dia dah. Sebab tu apabila saya mula vokal dalam masa 2-3 tahun ni, saya pun dijadikan orang jahat dah. Jadikan orang jahat. Syarikat bersatu untuk kalahkan saya, kita tahu. Nanti dalam masa beberapa tahun lagi nanti akan keluar, kalau saya keluarkan email, WhatsApp, rakaman, akan banyak ada cerita-cerita sedih lah yang orang akan dapat lihat. Bagaimana orang-orang yang kita sanjung sama ni, yang kita anggap macam hebat, rupanya adalah petualang bangsa, pengkhianat bangsa kita. Sedih. Itu dia, pepatah ini saya selalu bawa. Sepatutnya kita, sesama kita ibarat aur dengan tebing. Tapi sayang, bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Tapi yang masing-masing tu tak ramai sebenarnya. Biarlah dia duduk dalam rumah dia yang besar. Macam ada kawan. Ya. Bateri saya pun menunjukkan nombor yang dah hampir nipis. Aris, terima kasih Aris sekali lagi. Terima kasih. Kita ni persahabatan kita ni baru je berlaku. Kalau kita bersahabat daripada tahun 90-an dulu agaknya macam-macam kita telah boleh buat bersama. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak untuk masa awak. Saya harap nanti kita akan sambung lagi. InsyaAllah. Mungkin kebanyakan orang mendapat bad interpretation tentang saya. Sepanjang tu memang orang akan cop saya kaki melawan, antagonis ni, bangkang. Mungkin perception tu mendahului lah. Tapi kalau pada sahabat-sahabat saya, Saidin, Arwah Lolo, mereka kenal saya. Mereka tahu. Wan Zul, mereka kenal, tahu saya. Saya cakap apa yang saya rasa benda tu perlu. Saya tak peduli kepada siapa, tapi benda yang perlu, kita perlulah. Betul. Tak kira semasa tu menteri tu Megat Junaid ke sampai ke hari ni siapa ke. Kalau benda tu perlu, just say it. Bukan untuk kita, untuk bangsa kita. Ya, betul. Okay, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata ka bumi, hati ka langit, sabar menanti, peluang datang, begitulah